sambung daripada point saya tadi tentang mobility social ya. Tuan Speaker, konsep mobility social ni seperti saya kata tadi, Dewan ni kebanyakannya saya rasa ahli-ahli parlimen daripada latar belakang kurang kaya lah ya. Dan pada petang ni, tengah hari ni kita tengok tak banyak daripada backbencher saya pun. Tapi konsep ni penting ya. Konsep ni penting sebab ia bermaksud bahawa sekiranya seorang tu anak orang kaya, okay? Dia tak bekerja, dia suka jolly, dia malas, dia buat yang tidak baik, maknanya sekiranya ada social mobility, dia boleh menjadi miskin. Dan dalam kata lain, cukai waris adalah alat untuk mewujudkan satu sistem ekonomi yang lebih meritokratik. Kebelakangan ini saya terbaca khabar mengenai ketua keluarga Samsung ya, handphone maker Samsung tu yang sakit tenat. Beliau mempunyai harta sebanyak lebih kurang USD 12 bilion. Korea Selatan mengamalkan sistem cukai waris. Anak-anak ketua keluarga Samsung sekarang menghadapi kemungkinan cukai waris sebanyak 50%, iaitu lebih kurang USD 6 bilion yang perlu dibayar sekiranya ketua Samsung itu meninggal. Cukai ini tidak dipandang rendah oleh masyarakat Korea Selatan. Sebaliknya, ia disokong oleh orang ramai, termasuk yang kaya, sebagai sistem yang adil demi matlamat memberi social mobility kepada masyarakat. Oleh itu, saya juga menyuruh Menteri memberi pandangan serius kepada isu cukai waris kerana negara ini banyak juga mempunyai orang maha kaya. Sebahagian daripada golongan maha kaya ni merupakan usahawan yang sejati lah. The real genuine entrepreneurs. Tetapi malangnya di Malaysia, lebih banyak lagi merupakan kroni-kroni. Pada persidangan parlimen yang lalu, kita semua dengar YB Kinabatangan berani memarahkan YTL di dalam Dewan ni. Dia kata kroni ini bagaikan kacang yang melupakan kulit. Tuan Speaker, isunya sekarang, ramai golongan mahal kaya billionaire di Malaysia ni, seperti apa yang dikatakan oleh Pematang Pauh, sudah mencapai usia yang cukup tua. Sudah besar dan mungkin akan meninggal dunia tak lama lagi, sebab dia dah tua. Ya. Golongan mahal kaya ni mencapai kekayaan mereka pada tahun 1980-an dan 1990-an. Dan sekarang, mula berada dalam lingkungan usia 70-an tahun ke atas. Adakah kerajaan akan membenarkan mereka untuk memberi kesemua kekayaan mereka kepada anak-anak mereka tanpa apa-apa bentuk cukai? Ini adalah satu persoalan moral yang mesti dibahaskan dan diberi prihatin oleh orang ramai. Sekiranya cukai waris kita tetapkan pada tahap 10% ke 30% dikenakan terhadap golongan maha kaya ni, pendapatan kerajaan boleh meningkat berbilion-bilion setahun. Oleh itu saya meminta Menteri Kewangan memberi pendirian kerajaan mengenai perkara ini. Tuan Speaker, sekarang kita sampai kepada dengan izin the main event. Tetapi dengan adanya pindaan dalam jawatan kuasa pagi ini, nampaknya isu kontroversi tentang panel pelaburan telah selesai sudah. Memang rakyat bersyukur pada pindaan tarik balik ni, panel pelaburan ni pada last minute. Tetapi selama 4 bulan, sejak bulan Jun, rakyat diseksa oleh pindaan ini. Kita tak tahu pindaan ini akan berteruskan atau tidak. Tapi kita tahu panel pelaburan ini membawa keburukan yang teruk sekali. Jadi Tuan Speaker, saya nak ambil kesempatan ini memberi sedikit nasihat baik kepada YAB Menteri Kewangan. Kalau nak tarik balik panel pelaburan dengan izin, do it like a man. Tarik balik secara terbuka. Beritahu media secara terbuka. Jangan lindungi di bawah jawatan kuasa parlimen untuk buat penarikan balik secara senyap-senyap. Tapi isunya di depan kita memang sudah tarik balik. Tapi isunya ialah satu percubaan telah dilakukan. Percubaan untuk membuat satu panel pelaburan. Dan percubaan ini sebenarnya menunjukkan bahawa YAB Menteri Kewangan cuba membolot kuasa wang kumpulan LHDM melalui panel pelaburan. Percubaan ini
perlu didedahkan dan perlu dibincangkan di dalam dewan ini kerana supaya rakyat tidak akan memastikan ia tidak akan berlaku lagi dengan izin. We need to expose and discuss this devious attempt to defer to make sure that any future attempts by the finance minister is defeated in this house. Tuan Speaker, apabila saya melihat percubaan pindahan ini, dan saya, Tuan Speaker, adalah seorang peguam korporat dengan experience 24 tahun, saya lihat cara dia dibuat tu pandai sekali draftingnya. Cara drafting dibuat. Ya. Sesiapa yang merancangkan percubaan ini nampaknya terlalu pandai. Kerana matlamatnya ialah untuk menubuhkan satu badan pelaburan baru secara senyap atau melalui pintu belakang. Dengan izin, this is a devious attempt to create a sovereign fund on the quiet via the back door. Tuan Speaker, undang-undang LHDN yang sedia ada sekarang, bukan pindahannya, yang sedia ada sekarang, Section 23 membenarkan pembentukan satu kumpulan wang lembaga. Dalam Fasal 23(2)B, kumpulan wang lembaga ini boleh menerima wang melalui pemberian ataupun dalam bahasa Inggeris, the fund of the board can receive all monies by way of grants. Grants atau pemberian, Tuan Speaker, adalah wang yang diberi tetapi tak perlu dibayar balik. Pemberian ini sekarang di dalam kuasa Menteri Kewangan. Ini adalah situasi undang-undang sekarang. Sebelum percubaan pindahan ini, kuasa untuk membesarkan dana kumpulan wang ini adalah kuasa mutlak Menteri Kewangan sekarang. Dan percubaan ini bila kita kaji semula, kalau kita gabungkan tiga perkara. Yang pertama, Fasal 23, kuasa mutlak Menteri Kewangan memberi pemberian, grants. Kedua, Fasal 27A yang ditarik balik tadi, untuk melantik 6 daripada 7 panel pelaburan terdiri daripada appointment daripada Menteri Kewangan sendiri. Ketiga, Fasal 28, kuasa mutlak Menteri Kewangan melabur apa-apa yang dia suka di bawah langit. Ketiga-tiga ini menimbulkan satu situasi yang kita katakan tadi, creation of an investment fund secara backdoor. Yang sangat merunsingkan adalah investment fund ini kononnya milik LHDN. Tetapi apabila kita baca teliti percubaan ini, kita tengok semua kuasa mutlak ini akan dimasukkan ke tangan Menteri Kewangan. Inilah perkara yang semua surat khabar nulis, The Edge, The Sun, The Financial Daily, The New Straits Times of Singapore, antarabangsa Reuters, kebimbangan salah guna kuasa, the fear of massive abuse of power. Ini bukan cerita kecil sebab menjadi headline di dalam surat-surat khabar tersebut. Pindahan ini juga dibantah oleh pakar-pakar ekonomi tempatan terkenal termasuk ex-CIMB Chief Economist Lee Heng Gwee dan Dr. Ye Kim Leng, Business School Malaysia University of Science and Technology. Profesor Muko Escher, pakar kewangan fiskal terkemuka rantau ini juga melahirkan kebimbangan yang ketara. Tuan Speaker, percubaan ini sangat merunsingkan rakyat. Ini bukan soal personal attack terhadap YAB Menteri Kewangan. Tetapi kalau kita, ahli-ahli Dewan yang mulia ini ingin memberi kuasa mutlak kepada seseorang pun, kita kena pasti seseorang itu mempunyai sejarah track record yang baik. Ya? Jadi, Tuan Speaker, dalam konteks isu pelaburan, dalam konteks lain kita tak boleh challenge lah track record YAB Menteri Kewangan. Tapi dalam konteks isu pelaburan, track record YAB Pekan selaku Menteri Kewangan sebagai Ketua Advisory Board 1MDB adalah sangat tidak memuaskan. Ini saya rasa semua di Dewan ini tidak boleh pertikaikan. Ya? 1MDB kononnya duit rakyat. Tetapi akaun kewangan 1MDB penuh dengan misteri. Tiap-tiap berapa bulan mesti ada isu skandal besar yang memalukan negara kita. Tuan Speaker, financial newspapers from around the world, the Financial Times, Bloomberg, Reuters, Wall Street, semua memberi pandangan yang sangat negatif terhadap isu governance 1MDB. Malah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pun sering kecam pengurusan 1MDB. Apakah isu-isunya di dalam 1MDB ini? Banyak sekali. Bayaran keterlaluan kepada Goldman Sachs sebanyak US 500 juta seperti yang dilaporkan dalam Bloomberg dan Reuters, itu satu isu. Penjualan berbilion-bilion sovereign backed bond secara rahsia melalui private placement, itu isu besar.
Berbilion-bilion disimpan di Cayman Island. Untuk apa tu kita tak tahu sekarang. 1MDB tukar auditor macam tukar baju lah. Kalau tak baik tu kita kata macam tukar seluar dalam tu. Ya? Akaun kewangan lewat 1,5 tahun. Bayar berbilion-bilion pada Petro Saudi. Tapi sehingga sekarang kita tak tahu apa perniagaan sebenarnya Petro Saudi. Cerita sensasi juga ada. Siapa tu J-Lo? Yang katanya ada kaitan dengan 1MDB. Berkawan rapat dengan keluarga YAB Pekan. Perniagaan 1MDB juga banyak dapat kontroversi. Beli aset IPP ataupun penjana kuasa yang lama yang dah dekat nak rosak teknologi dia, ketinggalan zaman, dengan izin nak condemn dengan harga yang sangat mahal daripada Genting dan Ananda Krishna. Dapat projek IPP baru tak payah tender, negotiated. Dapat tanah TUDM, curi daripada tentera kita, ya, secara percuma. So, kemudian buat revaluation. Tuan Speaker, pesanan saya bukan nak hantam YAB Pekan, ya. Pesanan saya ialah cukuplah dengan kuasa-kuasa mutlak di dalam isu pelaburan. Dengan track record buruk seperti di 1MDB, YAB Pekan dinasihati supaya kurangkan campur tangan dalam perkara pelaburan. Okay. Cara yang lebih baik dan efektif, bagi saja pada EPF ataupun khazanah pakar-pakar pelaburan lain yang lebih bijak untuk kendalikan kumpulan wang LHDN. Minta celah Kelana Jaya. Terima kasih Kelana Jaya, Tuan Speaker. Ya, sila. Saya terima kasih kepada Kelana Jaya kerana bangkitkan isu tentang 1MDB. Dan kebetulan hari ini saya tanya satu soalan tentang 1MDB dan jawapan yang diberikan oleh Menteri Kewangan yang amat berhormat Pekan sangat tidak memuaskan. Saya minta kerajaan senaraikan semua pengurus dana, fund managers yang menguruskan dana-dana 1MDB di Cayman Island. Tetapi yang dijawab, pengurusan dana 1MDB adalah sesuatu transaksi persendirian. Institusi kewangan tempatan dan luar negara menganggap transaksi yang dijalankan adalah satu rahsia perdagangan yang hanya boleh didedahkan kepada pihak ketiga dengan kebenaran. Inilah yang kita pertikaikan kerana 1MDB ditubuhkan dengan duit rakyat oleh taxpayers, di mana parlimen adalah tempat yang tertinggi dalam negara kita untuk check and balance, transparency yang dilaung-laungkan oleh Perdana Menteri. Tetapi apabila dari segi pengurusan 1MDB shrouded with secrecy, macam personal fund, dia tidak boleh biar orang tahu, hanya mereka sendiri yang boleh, hanya Perdana Menteri saja yang tahu. Dan kalau kita tengok daripada BH dan sebagainya, memang berbilion-bilion ringgit duit rakyat Malaysia disalurkan ke Cayman Island, satu tempat tax haven yang cukup nama yang cukup buruk, di mana apabila duit diberi ke Cayman Island, dia akan involve in many tax evasion, dengan izin. Dan juga ada yang what you call wang haram yang pergi ke Cayman Island. Jadi ini atas nama tersebut, nama buruk Cayman Island, kita di sini parlimen kita minta penjelasan, minta supaya lebih information dibagikan kepada ahli-ahli parlimen. Kerana kita tahu bahawa ketulusan itu penting, kerana duit itu duit rakyat yang digaranti oleh kerajaan Malaysia. Jadi kita mau, kalau boleh, jadi saya minta, kalau boleh, Kelana Jaya minta komen lah, kerana saya cukup tidak berpuas hati dengan apa yang jawapan daripada Menteri Kewangan. Yang berhormat sekalian. Terima kasih. Yang berhormat sekalian, kita ada peraturan. Kita tidak boleh lari daripada tajuk perbahasan kita, pindah kepada undang-undang yang berkaitan. Ya, sila kepada tajuk yang asal. Okey, Kelana Jaya. Okay, boleh rujuk pada peraturan mesyuarat 36(1). Berkenaan juga bagaimana kita menguruskan keuangan, tahap keuangan. Saya belum panggil lagi.
Ya. Saya minta sekarang. Saya minta Kelana Jaya kembali pada tajuk yang asal. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Saya memberi laluan kepada rakan saya. Tadi Kelana Jaya telah sebut tentang 1MDB. Jadi Ya, saya itu juga, saya dah minta Kelana saya juga Jaya terima kembali pada tajuk yang asal. satu balasan yang Sebab itu saya yang tak terkini panggil, daripada saya tak panggil pihak lagi Yang Mohamad. Menteri Kewangan. Yang Sebab Mohamad. ada persoalan yang tertanya Mohamad. tapi tidak terjawab. Yang Mohamad, saya belum panggil lagi Yang Mohamad. Saya dah minta nasihatkan Kelana Jaya balik pada tajuk yang asal. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Memang isu LHDN ni ada kaitannya dengan 1MDB. Sebab 1MDB tu ada panel pelaporan. Tidak ada dalam pindaan. Memang. Tapi bila kita nak bagi kuasa Kalau mutlak berdegil-degil, saya minta Yang Mohamad lain yang sambung perbahasan. Okey, baik. Saya akan gulung tak lama lagi ya. Kalau Tuan Speaker izinkan. Yang Sila. penting tu saya nak jawab kepada Bayan Baru tadi. Bayan Baru, soalan tentang 1MDB tadi. Yang kalau Mohamad, boleh saya tu. dah nasihatkan balik pada tajuk asal. Ya, tapi menjadi Tak, satu. tak perlu pertanyaan kepada Timbalan Menteri. Ya. Okey, baik. Okey. Jadi pesanan saya pada Dewan ini, terutamanya pada backbencher Barisan Nasional, supaya terus mengamalkan dengan izin satu prinsip tough love. Ya, tough love apa maknanya? Ya, saya faham bahawa banyak backbencher sayang pada YB Pekan. Ya, tetapi apabila dia buat salah, backbencher perlu menghantar mesej tough love pada YB Pekan. Kalau betul-betul sayang pada YB Pekan, beri dorongan betul kepada dia. Jangan manjakan dia berlebih-lebihan. Jangan bagi YB Pekan kuasa mutlak lain. Ya. Jadi, Tuan Speaker, kita semua bersyukur percubaan pindaan ini telah ditarik balik. Ya. Adalah menjadi harapan saya kalau adanya rang undang-undang lain yang ingin dikemukakan oleh YB Menteri Kewangan, Dewan ini akan terus memberi perhatian yang kritikal sekali. Tuan Speaker, dengan penarikan panel pelaburan yang ditarik balik, Minta ya? Kelana Jaya. Saya nak minta pandangan Kelana Jaya. Apakah kedudukan semasa mengikut undang-undang? Kalau sesuatu pertubuhan syarikat perniagaan tu diincorporated, ditubuhkan di Malaysia, tetapi meletakkan begitu banyak dana di Cayman Islands sebagai satu contoh. Bagaimana mereka mencarumkan atau membayar cukai pendapatan kalau peletakan dana itu terletak di Cayman Islands seperti 1MDB. Okey, terima kasih Jultung ya. Kalau dibenarkan saya menjawab, Tuan Speaker boleh? Sama je, tapi cara mencelah. Tapi kalau diizinkan Tuan Speaker, Tuan Speaker Yang Mohamad boleh. Kelana Jaya, Yang Mohamad Jelutong bijaksana. Jadi saya boleh jawab lah. Ya. Okey, baik. Ya, hebat betul Julutong, memang. Nah, isu tentang pembayaran cukai, sama ada kalau kita simpan duit di Cayman Island itu, mungkin menjadi isu sekiranya katakan kita charge cukai 10 juta, ya, dan bank account dia di Malaysia tu hanya ada 3 juta ringgit. Maknanya 7 juta tu tak boleh nak cari mana. Kalau dia simpan di Cayman Islands, susah nak dapat 7 juta tu. Maknanya bukan daripada segi dia kena bayar cukai berapa tu, that's not the issue. Isu dia ialah enforcement cukai. Boleh dapat atau tidak. Kalau kita nak tarik balik 7 juta pada Cayman Island, memang susah. Jadi apa yang dilakukan oleh syarikat seperti ini, bukan kita nak katakan bukan 1MDB lah, ya, sebagai contoh, syarikat yang pandai pakai Cayman Island ni, mereka cuba cari jalan tax evasion, tapi yang lebih penting dia nak simpan duit di luar the jurisdiction daripada kerajaan Malaysia untuk dari segi cukai. Ya. Okey, dengan itu Tuan Speaker saya akan saya nak tanya, kalaulah mengikut hujah Betul. daripada Kelana, Peraturan masyarakat mana saya belum jemput lagi. tergobok apa nak tanya sebab kesempatan ni tak nak dilepaskan. Sila. Saya nak tanyakan, Kelana Jaya duduk dulu. Terima kasih Tuan Speaker. Sila. Kalaulah berdasarkan kepada hujah saudara saya dari Kelana Jaya, kalaulah begitu dia punya formula, sesuatu yang telah dipergunakan sebagai modal, dan kalau ada pendapatan dan juga profit, maka dia harus mencarumkan kepada lembaga hasil dalam negeri. Kalaulah perletakan dana itu sebanyak 2.318 bilion di Cayman Island, berapakah anggarannya yang harus dibayar kepada LHDB?
daripada kalau Tuan Speaker benarkan, saya akan cakap sedikit tentang 1MDB lah. Tak perlu lah. Tak perlu. Tak apa tak. Sebab contoh dia, tanya dia spesifik tentang 1MDB. Dalam 1MDB, isu untung dia tak timbul langsung. Sebab sampai sekarang hutang dia dah dekat 38 bilion, 40 bilion. Semua hutang pada bulan Jun lalu, dia tak boleh bayar interest cost pun. So I don't think there's any issue about this 1MDB making profit or any big profit. Ya, isu dia sekarang, duit Cayman Island tu disimpan situ untuk apa? Kita semua di parlimen tak tahu. Ya, jadi memang soalan yang tepat lah. Memang out of context of LHDN lah. Itu saya minta maaf daripada Tuan Speaker. Ya, jadi saya gulungkan Tuan Speaker. Minta cerahan. Okay, ini isu lain. Speaker, nak gulung susah ni. Okay. Isu lain. Jadi kita kalau kita tengok daripada rang undang-undang, kita LHDN diberi kuasa untuk menubuhkan syarikat, untuk menubuhkan syarikat-syarikat. Dan kita tahu bahawa kalau LHDN boleh menguruskan syarikat, dia mungkin akan ada conflict of interest. Kerana LHDN mempunyai kuasa untuk ambil semua maklumat daripada syarikat lain, kerana mereka kena file tax kepada LHDN, dan mereka ada privy to dokumen daripada syarikat-syarikat. Katakan seorang dalam LHDN, satu hari dia nampak satu syarikat, dia nampak, oh, ini memang canggih, dia punya profit margin tinggi, dan dia pun rasa, katakan, okey, LHDN kena masuk ke bisnes ini. Okey? Untuk buat keuntungan. Kerana LHDN mempunyai kuasa untuk tubuhkan syarikat, untuk mendapatkan keuntungan, untuk bonus dan sebagainya, untuk kaki tangan LHDN. Jadi maka timbullah satu konflik. Kerana pada asalnya syarikat itu yang file tax kepada LHDN adalah syarikat yang keuntungan besar. Tiba-tiba dia masuk satu kompetitor, iaitu daripada LHDN. Jadi saya rasa ada sedikit, mungkin ada konflik interest. Tapi pada khemah saya, the business of government is to get out of business. Jangan kita masuk campur tangan kepada corporate world. Kerajaan haruslah regulate, create a competitive environment untuk syarikat-syarikat. Bukannya kerajaan masuk untuk buat bisnes dalam pasaran. Minta komen. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bayan Baru. Ya, memang saya setuju dengan pendapat Bayan Baru tadi. Ya, memang terdapat satu conflict of interest. Kalau kita kaji section baru 28A tu yang tidak ditarik balik, ya, yang masih kekal dalam pindahan ini, kita tengok bahawa memang LHDN mempunyai kuasa untuk membuat satu perniagaan baru ataupun syarikat baru untuk membuat program-program dia. Ya? Dan ini akan menimbulkan satu situasi konflik interest seperti apa yang Bayan Baru kata tu, dan juga apa yang dikatakan oleh Bagan tadi, YB Bagan. Ya? Jadi oleh itu saya terima pendapat dia dan saya setuju. Dan kalau dibenarkan, saya nak gulung sekarang, ya, Tuan Speaker, dengan panel pelaburan yang telah ditarik balik, saya juga menyokong pindahan ini dengan syarat section 28A itu dibuangkan. Terima kasih. Ya. Bagan Surai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ketua Editor, saya tampil untuk turut sama-sama membahaskan rang undang-undang pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri 1995. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah pada Lembaga Hasil Dalam Negeri kerana telah berjaya menguruskan dengan baik, telah menjalankan kerja dengan baik untuk memungut cukai. Jadi, seperti yang kita bicarakan dulu juga, persepsi tentang cukai ini adalah satu perkara yang sangat penting. Ramai orang bila dengar cerita Lembaga Hasil Dalam Negeri jadi kecut, dan ada orang fikir-fikir macam mana nak larikan teks. Sebenarnya perkara asasnya ialah tentang cukai itu sendiri. Apa pandangan kita tentang cukai yang dikenakan pada kita? Jadi hari ini kalau kita lihat pada cukai
kemudahan awam dan peribadi yang ada hari ini memerlukan pengorbanan dari dua pihak. Jadi maknanya contohnya saya nak berikan sini pendidikan. Kalau kita dapat pendidikan, sistem pendidikan yang baik, maka kita akan jadi orang yang terpelajar dan kita akan dapat satu pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang baik, dengan kehidupan yang baik. Jadi kalau ramai orang yang dapat begini, maka kesannya adalah, kesan pada awamnya adalah contohnya kurang jenayah dan lebih semangat kompetitif dan memberikan kebaikan pada semua orang. Jadi keperluan ini, perbelanjaan ini haruslah ditanggung bersama. Jadi disitulah sebabnya cukai menjadi satu tanggungjawab bagi kita sebenarnya, bukan satu bebanan bagi kita. Jadi kita bertolak daripada sini untuk melihat cukai itu satu tanggungjawab sebagai rakyat, untuk kita bersama-sama membangunkan keperluan awam dan keperluan peribadi kita hari ini. Jadi kita lihat fungsi lembaga yang mana untuk bertindak sebagai ejen kerajaan dan memberi perkhidmatan dalam pentadbiran, pentaksiran, pemungutan, penguasaan, pembayaran cukai pendapatan petroleum, keuntungan harta tanah, duti harta pusaka, duti stamp dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui dalam antara kerajaan dengan lembaga. Untuk menasihati kerajaan mengenai perkara yang berhubung dengan percukaian dan menghubungi kementerian dan badan berkanun yang sewajarnya mengenai perkara tersebut. Ketiganya, untuk turut serta di dalam atau di luar negara berkenaan dengan perkara yang berhubung dengan percukaian. Keempatnya, untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberi kepada lembaga oleh mana-mana undang-undang yang bertulis. Ya, Kuala Langat bangun. Peluang untuk penambahbaikan. Okey. Bagilah peluang. Sila. Cakap elok lah. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Bagan Serai. Datuk Speaker, Bagan Serai, bersetujukah dengan saya untuk penambahbaikan pengecualian cukai kepada pendapatan perseorangan yang sekarang ini dikenakan 6,000